شهادة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شؤون الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن علوم استفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبويون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمرت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا يا الله والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدرس الخامس ما يحرم بالحيض والنفاس. Ad-darsu itu mubtada, ma tu khabar. Bermula pelajaran yang kelima ialah ma yahrumu bil haidi, ialah barang yahrumu yang haramlah iyo ma tu. Dah, yang haramlah iyo ma, yakni di atas retino. Haram ay alaiha, di atasnya, di atas retino tu. Retino yang mari he dan retino yang mari nifas. Haram-haram tu bil haidi, bisa babil haid, dengan sabak di atas he, wan nifasi, dan bermakna tawa. Tawa dengan sabak nifas. Wan bermakna au litaksim, untuk nak bahagi. Jadi hak ni musannaf kita dia nak bicara tentang perkara yang haram dengan sabak he dan dengan sabak nifas. Tengok, yahrumu 'alal haidi wan nufasai ma yahrumu 'alal muhdisi hadasan asghara. Haramlah 'alal haidi, di atas perempuan yang datang darah haid. Al-haid, musannaf kita tak ada royak, tak ada buat ibarat dengan al-haidah. Dan juga di dalam ibarat kitab yang lain nak royak katanya tidak ada malaikat retino sahaja yang datang darah haid. Lalu tu dia ibarat dengan al-haid. Lepas tu kalau kita buat soalan, adakah ada beza di antara al-haid dengan al-haidah? Jawabnya ada beza. Di segi mubalaghah. Di antara kalau nak ibarat dengan al-haidah tak ada masalah. Tapi tak jadi mubalaghah. Tak jadi mubalaghah. Tu salah satu daripadanya, bilalah ibarat dengan al-haid, orang dengar ni, gapo? Siapa al-haid? Jadi orang pengen dengar ni, jadi orang pengen wasa nak tahu gapo al-haid. Tu. Jadi orang panggil, jadi menyekat hati bagi seorang untuk nak tahu gapo al-haid. Kalau al-haidah ni, jadi orang pengen mudah reti, jadi biasa. Lagi pula ibarat dengan al-haid terlebih ikhtisar, terlebih pendek nasbah cakapan, nasbah kalimah daripada al-haidah. Apa tu yang kita maklum, kata bahawasanya apabila kalimah sedikit dan ibaratnya sedikit, itulah terlebih mubalaghah daripada ibarat yang banyak, kalimah yang banyak. Itu dia.
Tu orang mubalarah lah sini ni. Mubalarah. Wan nufasai, dan perempuan yang datang darah nifas. Perempuan yang datang darah nifas. Ni atah pada al-haid, wasitu bimakna au litaksim, nak membahagikan. Nak royak katanya bahagia yang haram bukan sekadar ertino al-haid dak. Juga ada juga ertino yang datang darah nifas. Itu dia. Haram di atas ertino yang mari darah haid dan juga ertino yang mari darah nifas. Haram gapo ma yahrumu 'alal muhdisi. Fa'il bagi yahrum. Haram oleh barang. Haram situ makna dosa lah kalau berlaku. Gitu. Barang oleh barang. Yahrumu yang haram lah iyo ma tu haram tu 'alal muhdisi di atas orang. Al-muhdis ay as-shakhsi al-muhdis, di atas orang yang datang hadah lah iyo, yang berhadas lah iyo as-saksu tu. Saksu seorang kau ingin kena pada seorang, sama ada lelaki atau perempuan. Itu umum situ. Hadas ni hadasan asghar. Maf'ul mutlaq bagi al-muhdis. Akan sungguh hadah yang kecil. Akan sebagai tak apa tu. Akan sebagai hadah yang kecil. Akan sebagai hadah yang kecil. Ni orang pengen dia nak menyatakan nak dia. Akan sebagai hadah yang kecil. Itu dia. Maknanya apa yang haram dengan sabab hadah yang kecil, juga haram di atas orang tina yang mari haid dan orang tina yang mari nifas. Itu dia. Kali itu gapo? Hak hadahnya kecil tu yang haram tu. Itu dia. Dan juga haram di atas orang tina yang mari haid dan orang tina yang mari darah nifas. Gapo dia? Ma yahrum tu. Wahia, dan bermula iaitu ma yahrum 'alal muhdis. Makna wahia bermula iaitu ma yahrum al muhdis. Barang yang haram lah ia ma di atas orang yang kedatangi hadas, akan sebagai hadas yang kecil tu. Ialah as-salatu, mula-mula semaya. Maya kalau orang yang tak ada wudu, tu mana hadasan asghar, mana orang yang mewajib akan mengambil wudu. Hadasan asghar iaitu ma aujaba al-wudu'a, barang yang mewajiblah ia akan mengambil wudu, orang panggil hadas kecil. Hadas besar ma aujaba al-ghusla, barang yang mewajiblah ia ma tu akan mani. Kalau barang itu mewajibkan mani, itu kena kepada hadas besar. Kalau barang tu yang mewajib akan mengambil wudu, itu kena kepada hadas kecil. Itu dia. Maka di sini barang yang mewajibkan mengambil wudu, kalaulah dia tak ada wudu, apa haram di atas dia? Satunya as-salatu semaya. Kalaulah barang tu haram dengan sebab dia tak ada wudu tu, yang ialah semaya itu, jala juga haram di atas orang tino yang mari haid atau orang tino yang mari darah nifas. Haram juga. Apa yang haram bagi seorang yang tidak ada wudu, juga haram bagi orang tino yang mari haid dan orang tino yang mari nifas. Ialah kok. Semua semaya. Maya orang yang tak ada wudu tak boleh semaya. Juga orang tino yang mari haid, orang tino yang mari nifas, hukum haram dia semaya. Itu dia. Habis itu. As-salah sini orang panggil as-salatu ay al-istilahiyatu. As-salah ay al-istilahiyatu. Tu as-salah ay
al-istilahiyatu. Amma as-salatu lughatan fala tahzumu. Fala tahzumu. Tu. Adapun bermula solah pada lughah, gapo solah pada lughah dengan makna doa. Hak tu tak haram. Walaupun di atas orang tina yang mari haid, dan juga orang tina yang mari darah nifas, dan juga orang yang tidak hadas, orang yang tak ada wudu, maka gapo dia as-solah, nasbuh lughah, nasbuh bahasa Arab yang ialah doa, itu tidak haram. Orang mari haid, boleh dia doa kepada Allah. Minta apa, nak dapat rezeki yang banyak. Minta jauh daripada perkara yang tak molek. Dan juga orang yang mari darah nifas, itu dia boleh doa kepada Allah. Dia boleh as-salah tapi al-lughawiyah. Dengan makna doa. Dan juga orang yang tak ada wudu, dia boleh salah. Salah yang bahasa lughah. Dia boleh doa. Yang hak kata haramnya hak solah situ kena pada as-solah al-istilahiyah. Solah yang bahasa istilah iaitu kena kepadanya gapo? Aqwalun wa af'alun. Itu dia. Muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Itu dia. Hak tu kena kepada as-solah. Maknanya semayalah. Semaya itu haram. Orang tina yang mari haid tak boleh dia semaya. Orang tina yang mari nifas tak boleh, dan orang yang berhadas. Walaupun dia kedatangi haid tengah-tengah semaya, walaupun dia kedatangi tengah-tengah gapo dia kedatangi haid tengah-tengah semaya, walaupun dia ni kedatangi hadas, dia ketuk tengah-tengah semaya, ketika itu wajib kena wuti. Tak boleh nak hubung. Nak semaya tak boleh. Walaupun lekat-lekat nak wisalah, tak apa, wisalah dulu. Padahal darah titik dah. Padahal dia sudah ketuk dah masalah. Maka ketika itu wajib kena putus semaya. Tak boleh dia wisalah. Haram dia wisalah bila dia ketuk. Bahkan kalau lah dia wisalah dah yang pertama masalah. Kalau dia ketuk, atau kalaulah dia kedatangan darah, ketika itu haram dia wisalah yang kedua. Walaupun semaya sudah habis dah, tetapi salah yang kedua tu masuk di dalam kata mulhaq bagi semaya. Dah serupa dengan semaya dah. Sebab tu hukum haram dia wisalah yang kedua. Bilalah dia sudah ketuk, ataunya dia kedatangi haid, ataunya dia kedatangi nifas. Haram. Patu maya sah tak? Ya, sah maya. Sebab maya ni sudah dengan salah yang pertama. Salah yang kedua ni tak masuk dah pada hakikat semaya, tak masuk dah. Cumanya mulhaq, serupa dengan semaya. Sebab itulah bila dia ketuk tengah-tengah jalan, maka lepas pada wisalah yang pertama, bila dia ketuk masalah, maka haram dia wisalah yang kedua. Kena putus lalu. Itu dia. Tu masalah. Habis itu. Tu semaya dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya semaya pun dia ada tafsir banyaklah situ tu. Lagi akan tafsir lagi. Yang keduanya at-tawafu. Tawaf pun tak boleh juga. Ya sebab tawaf ni dah dia qiyah di atas semaya. Semaya tak boleh, tawaf pun tak boleh juga sebab tawaf ya qiyah atas semaya. Maknanya tawaf orang yang tidak ada wudu tak boleh. Hukum haram. Hukum haram kalaulah orang itu tak ada wudu. Sebab itu kalau siapa yang pergi Mekah, bila dia nak tawaf, hukum wajib di atas mazhab. Wajib di atas mazhab kita Syafi'i, wajib kena mengambil wudu. Wajib kena mengambil wudu. Kalau tepuh orang tina dengan tak ada lapik kulit, maka batal. Batal tawaf ya itu. Wajib kena apa dia? Wajib kena teratur tu. Apa dia? Wajib kena mengambil wudu. Apa tu bila lah kita katanya
Batal tawaf tu apabila sudah mengambil wuduk tu nak hubung hak dulu kau kena permulaan semula tu kita kena tengok bak dia pula situ. Kena tengok bak dia pula. Ni orang panggil tawaf haram dengan sabab qiyah di atas maya tu. Orang panggil orang yang tidak wuduk hukum haram dia tawaf, dan juga orang yang tina yang mari orang tina yang mari nifas hukum haram juga dia tawaf. Ihram tak apa, niat ihram sebab tak disyaratkan orang panggil suci. Niat ihram nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tak ada masalah apa. Tu dia. Dia nak muluta, nak apa, nak wukuf, tak ada masalah apa. Cumanya apabila dia nak tawaf tu, itu tak boleh nak tawaf bila dia kedatangan tu dia. Habis itu. Wa mashu al-mushafi. Ini ada tafsir lah lagi akan datang tu. Yang ketiganya menyentuh akan mishaf. Jaga molek. Menyentuhkan mishaf. Mishaf dengan Al-Quran ada beza. Mishaf kena kepada surat Al-Quran. Al-Quran kena kepada aku tu. Tu kena kepada aku. Diri kita tepuh mishaf hukum haram. Dan apakah lagi kalau kita tepuh aku dia. Nampak tak? Itu mimbabil aula pada kata haram. Itu dia. Tepuh Al-Quran. Itu dia. Itu tak boleh lah gitu. Mushaf, mishaf, mashaf boleh baca 3. Surat apa? Tu. Kita tepuh. Habis. Itu hukum haram. Ini atas pada kata as-salah. Orang yang tak ada wudu, tak boleh dia tepuh mushaf. Juga orang yang mari dan orang yang mari nifas hukum haram juga dia tepuh mushaf. Haram juga dia tepuh mushaf. Tepuh Al-Quran. Wa hamluhu. Atas pada katanya as-salah. Dan menanggung dan membawa akan al-mushafi. Akan al-mushafi pun tak boleh juga dia bawa. Pada hadiah tak ada wuduk. Dia bawa pada hadiah ini kedatangan ataunya kedatangan nifas, tak boleh dia bawa, dia tanggung akan mishaf, tak boleh. Itu dia. Tak boleh dia tanggung. Kalau kita katanya semata-mata bawa mishaf dengan tak ada sesuatu mata benar tu hak tu tak boleh. Walaupun niat nak pergi lain sekali pun tak boleh dah. Adapun kalau dia pergi sama dengan mata benar, itu ada tafsir. Ada tafsir. Lagi akan datang lah. Itu dia. Wa kadzalika ma yahrumu 'alal junubi wa hiya al-arba'atu as-sabiqah. Ni tambah pula. Wa ni masuk pada ma belakang. Dah kaza takluk mazhar khabar muqaddam. Kadzalika tu takluk mazhar khabar muqaddam, ma tu mubtada muakhar. Wa ma dam mana dam berbarang. Yahrumu yang haram lah iyo ma. Haram tu alal junubi di atas orang junub. Isim fa'il tu. Al junub isim fa'il. Ni bukan isim fa'il di atas wazan fa'il saja. Banyak lagi orang itu. Bare yang haram lah iyo ma tu alal junubi di atas orang junub. Tak ada pada haram. Itu dia. Gapo ma yahrum al junub. Wahia dambur mulai itu. Ma yahrum al junubi itu al-arba'atu sabiqatu, ialah pak yang dulu. As-sabiqatu yang telah terdahululah, ai as-sabiqatu zikruha. As-sabiqatu ai as-sabiqatu zikruha, yang telah terdahululah oleh disebut akannya al-arba'ah. Gapo pak hak yang disebut akan dia? Wa sifat apa tu? Ai allati hiya
ai allati hiya as-salatu wat-tawafu wa mashu al-mushafi wa hamluhu tupak. Satunya semaya as-solah, yang keduanya tawaf. Dah apa yang dulu. Yang ketiganya menyentuh akan Al-Quran. Yang keempatnya membawa akan dia. Tu. Maka 4 perkara ni haram juga di atas orang yang mari junub. Orang yang junub, makna orang yang sudah jimuk dengan bini dia. Sama ada keluar air mani atau tiada, tak kira. Ketika itu dikatakan seorang yang junub. Masuk di antara suami isteri masuk belaka tu. Bilalah masuk pala zakah habis, ketika itu dibilangkan seorang junub. Tapi kalau masuk tak habis pala dia, maka tidak dibilangkan junub. Tidak dibilangkan junub jika tidak keluar air mani. Itu dia. Maka bila seorang itu junub, bila seorang itu mari janabah, maka haram 4 perkara yang dulu. Gapo? Semaya, tak boleh dia semaya. Yang keduanya tawaf, tak boleh dia tawaf. Yang ketiganya menyentuh mishaf, menyentuh akan Al-Quran, tapuh akan Al-Quran, tak boleh. Yang keempatnya, iaitulah membawa akan Al-Quran pun tak boleh bila seorang itu junub. Itu dia. Ma yahrum tu khabar kazalika, khabar tu kainun adalah ya kazalika, seperti yang demikian itu. Kazalika tu ai kama yahrumu alal haidi wan nufasa. Kazalika tu ai kama yahrumu alal haidi wan nufasa, seperti barang yang haramlah ia ma tu di atas orang yang haid dan di atas orang yang nifas. Supaya tu pada bahag apa? Iaitu sama-sama ada 4 perkara berlaku. Satunya semaya, tawaf, menyentuh mishaf, dan membawa akan dia. Ni orang panggil wahiyya al-arba'atu as-sabiqah ni. Seolah kata nak tafsir wajah sabah bagi kazalika lah. Nak tafsir wajah sabah bagi kazalika. Tu. Habis itu. Lepas tu masalah ni ni orang panggil 4 perkara masuk belaka ni. 4 perkara tu kena orang, maknanya orang yang apa dia, orang yang berhadas, orang yang tak ada wuduk, 4 perkara haram dia. Orang yang haid, orang yang bernifas dan orang junub, 4 perkara haram semua. Dia semaya, tawaf, yang ketiganya menyentuh akan mishaf, yang keempatnya membawa akan mishaf. Membawa akan mishaf itu haram di atas apa 4 jenis orang ni. Itu dia. Habis itu. Wa yuzadu alaiha, dan ditamuhkan alaiha, di atasnya, di atas al-arba'ati sabiqah, di atasnya al-arba'ati as-sabiqah, di atas 4 dulu tu ditamuh al-muksu, bagi al-yuzadu. Kena ingat molek, yuzadu sini ni tentu maknanya tentu bagi al-haid wan nufasa dan junub. Adapun al-muhdis, hadatsan asghara tu tak masuk sini. Kena ingat molek. Kena ingat molek lah, yuzadu alaiha tu. Di atasnya, di atas al-arba'ati as-sabiqah, tamuh-tamuh tu al-muksu fil masjid. Ditamu akan al-muksu, nak lafal lah tu. Nak berlafal, orang panggil kosak lafal, jadi nak bagi yuzadu. Ditamu akan lafal al-muksu fil masjid. Maknanya orang junub, dia di dalam masjid pun hukum haram juga.
Nah, hukum haram juga dia diam di dalam masjid. Dia duduk di dalam masjid. Kena ingat molek. Al-muksu makna dia bukan lalu. Nah, bukan lalu. Tu dia bukan lalu dah. Sini ni makna dia. Tu dia. Bukan lalu ni. Kalau lalu tak apa. Kalau lalu tak apa pada masalah ni. Masalah junub lalu tak apa. Kalau orang dia tengok pula. Kalau orang kalau dia takut titik hukum haram juga lagi ke datang. Hak tak senyap dia di dalam masjid itu masuk berlaku. Junub hukum haram dia di dalam masjid. Dia sekadar gapo orang panggil lebih di atas tamak ninah semaya tu. Lebih sekadar tamak ninah semaya. Tu muksu situ. Bukan sekadar tamak ninah, lebih di atas tamak ninah semaya. Sebab ibarat di dalam bab masalah iktikaf dengan mana al-muksus itu dengan maknanya dia duduk lebih di atas fauqa tumakninati solah. Lebih di atas tumakninah semaya. Barulah dikatakan haram. Itu dia. Orang junub hukum haram dia di dalam masjid. Dia di dalam masjid. Dan juga orang yang marihi, orang yang mari nifas hukum haram dia di dalam masjid. Adapun orang yang orang yang tak ada asmaya, orang yang tak ada asmaya, hak tu tidak haram dia di dalam masjid. Dia tak ada wudu. Maka boleh dia naik masjid. Dengan mana tidak haram. Tidak haram dia duduk di dalam masjid. Kalau dia tak ada wudu. Ni tengok molek dah. Sini ni nak keluar masalah muhdis. Hak masalah yuzadu nak keluar muhdis hadasan asghara. Adapun tiga tu haid, orang yang haid dan orang yang nifas dan orang junub masuk di dalam ni juga. Ya tamu. Tamu dia tapak. Faham molek situ. Ya wa yuzadu alaihan nak keluarlah, nak keluar masalah muhdis hadasan asghara. So yang keduanya wa qiraatul Quran. Itu dia ni atas pada al-muksu ko salafah kat tu. Ni hak apa? Yang kelima yang keenam. Hak tentu bagi tiga orang ni, tiga jenis orang. Nak keluarnya orang yang tak ada wudu. Itu dia. Wa qiraatul Quran dan membaca akan Al-Quran. Tapi baca-baca tu tak lo because di al-qiraati. Dengan kosa akan membaca. Kosa akan baca ketika itu hukum haram. Orang junub, orang yang jimuk bini dia belum daripada dia nak mani, dan juga orang yang haid, juga orang yang nifas, hukum haram dia baca Al-Quran tapi dengan kosa akan baca hukum haram kalau dia kosa akan baca akan Al-Quran. Dia alhamdulillahi rabbil alamin, hati dia kosak kata aku baca Quran. Ketika itu hukum haram. Dia orang junub itu haram dia baca. Dan orang yang mari haram dia baca. Orang yang mari nifas hukum haram dia baca. Adapun kalau dia tak ada wudu maka tidak haram dia baca. Walaupun dia kosak akan baca hukum tak haram. Tak haram. Kena ingat molek situ. Lepas tu kena ingat molek di sini. Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Kena ingat molek. Biqasdi dengan kosak akan baca mafhum di sini, kalaulah dia baca akan Al-Quran padahal dia orang junub, padahal dia ni orang mari, padahal dia ni orang yang mari nifas, dia baca dengan semata-mata dengan tak ada kosak akan baca tahunya dia baca dengan kosak zikir. Tahu dia baca tu dengan kosak nak apa? Dengan semata-mata baca. Dia baca dengan kosak doa. Ketika itu tidak haram. Kena ingat molek. Sini ada dua perkataan di antara ulama. Kata setengah ulama yang ialah perkataan yang dhaif,
dia katanya boleh. Dia nak qasad zikir boleh. Tetapi syarat kena ada di dalam Al-Quran yang ia nak baca itu, ia kena hak zikir. La ilaha illallah ada di dalam Al-Quran. Ketika itu dia boleh qasad zikir. Kalau lafaz ni bukan lafaz zikir, bukan lafaz doa, tiba-tiba dia nak niat zikir, hak tu tak boleh. Ini kena ingat perkataan yang dhaif. Adapun muktamad tak beza kali. Sama ada lafaz tu lafaz zikir ada dalam tu, sama ada lafaz tu lafaz doa ada dalam tu, ada tak beza. Boleh niat zikir walaupun 30 juz sekalipun. Tak ada masalah pun. Tu ni faham daripada ibarat bokeh ada di dalam kitab Syarqawi pun ada tafsir di dalam tu. Adalah hasyiah dia pun dia rayak lagu ni lah. Kalau dia tak ada qasad tak ada masalah pun. Sabit tu orang tina misalnya kita katanya kalau orang tina hafizah ke masalah dia marihi nak belajar payah tak ada masalah pun. Baca boleh tak ada. Tapi jangan duk qasad gapo. Jangan duk qasad gapo. Tak ada masalah. Tapi kita katanya kalau tak ada camping gapo tu molek tak sah lah. Molek tak sah. Takutnya hati kita jadi nak qasad tu. Tapi hukum ada tafsir. Bukan tu semata-mata baca haram dah. Jika qasad jika qasad akan baca itu haram. Terjaga molek situ. Tu dia. Hak ni hak tiga perkara ni hak haram di atas 3 jenis orang. Satunya haram di atas orang marihi. Yang keduanya haram di atas orang yang mari nifas. Yang ketiganya haram di atas orang junub. Adapun orang yang tak ada wuduk maka tidak haram. Hak 3 yang telah sebut. Satunya dia di dalam masjid. Tak haram kalau dia tak ada wuduk. Gapo lagi? Yang keduanya dia membacakan akan Al-Quran. Kalau dia tak ada wuduk tak haram. Dan qasad baca. Habis itu. Wa yuzadu ala ma taqaddama. Dan ditambahkan ala ma taqaddama di atas barang yang telah terdahululah ia ma. Yang telah terdahululah ia ma tu. Gapo tu ma taqaddama? Ma taqaddama tu ai berapa semua 4 5 ni ai minas sittati as-sabiqah. Ai minas sittati as-sabiqati minas sittati as-sabiqati allati hiya as-salatu wat-tawafu wa mashu al-mushaf wa mashu al-mushafi wa hamluhu wa mashu al-mushafi wa hamluhu wal muksu fil masjid wa qiraatul Quran bi qasdil qiraat. Tenekaro gapo tu ma taqaddama ai minas sittati as-sabiqah, daripada ne yang terdahululah ia. Sebut dulu tu. Gapo? Allati yang bermula ia as-sittatu sabiqah tu. Satunya as-salatu. Yang keduanya at-tawafu. Yang ketiganya mashu al-mushaf, menyentuhkan mushaf. Yang keempatnya hamluhu, membawa ke mushaf. Yang kelimanya al-muksu fil masjid. Dia di dalam masjid. Yang keenamnya qiraatul Quran, dengan qasad akan baca maka nekara ni tu dia. Haram laka tu. Haram di atas orang yang orang panggil marihi dan orang yang mari nifas, haram. Tu dia. Tamuh di atas nekara ni nasbah dengan hi. Jaga molek nasbah dengan hi, hak tamuh ni, dan nasbah dengan nifas. Adapun junub tak masuk atas sini. Yang lagi akan sebut tu.
Yuzadu tu as-saumu. Naib hanya itu qasar lafaz naib hanya bagi yuzadu. Ditambah akan lafaz as-saumu wat-talaqu. Wal mururu fil masjidi. Tu. Ini tentu bagi orang haid dan orang nifas. Adapun junub tak ada masalah pun. Dia mari junub. Dan juga orang yang tak ada wuduk pun tak ada masalah pun. Dia puasa pada wuduk tak ada masalah. Walaupun dia junub, dia puasa tak ada masalah pun. Lek malam dia tidur dengan bini dia. Lepas tu dia mandi ketika mana? Lepas subuh. Lepas subuh, lepas pada waktu subuh masuk. Dia mandi ketika itu tak ada masalah. Puasa dia sah. Tetapi ketika dia mandi kena jagalah situ tu. Kena jaga. Tu dia. Habis itu. Tamuh tu akan lafaz as-saumu puasa. Puasa haram di atas orang haid dan haram di atas orang yang nifas. Dua tu ya. Adapun orang yang junub dan juga orang yang tak ada wuduk tidak haram. Kena jaga molek situ dah. Tak ingat kena robek lagulah. Kena robek lagu. Wat-talaqu dan talaq atas pada as-saumu. Jaga lah. Talaq nasbuh ai bin nisbati ila zauj. Ai bin nisbati ila zauj. Dengan nasbuh kepada zauj. Nasbuh dengan kepada tok laki bila bini tu mari haid, bila bini tu mari nifas, hukum haram dia tolak bini. Haram dia tolak bini. Bila bini itu mari apa? Mari haid, bilalah bini itu mari nifas. Adapun kalau bini itu junub, bini itu junub, maka hukum tidak haram. Bini sudah junub, sudah jimuk dengan bini dengan apa dia? Ni orang panggil ya junub. Ya haram juga pun. Ya haram juga ni kalau misalnya kita katanya dia nak tolak bini. Dia nak tolak bini dia, lepas tu belum ada tu dia jimuk dah. Pada akhir tak mari, hukum haram juga pun. Hukum haram juga tu. Dengan sebab dia jimuk tu haram. Kalau dia tak jimuk tak ada masalah pun. Ya panjang sikit cara masalah tu. Tapi orang panggil hak kata bukan kata haram ni, hak tu orang panggil dengan sebab dia jimuk, bukan haram dengan sebab junub. Kena faham lah situ. Masalah tolak bini tu orang panggil haram dengan sabab haram dengan sabab nifas, dan tidak haram dengan sabab junub. Nak faham molek? Tidak haram dengan sabab junub. Lepas tu hak kata haram tu hukum masalah tolak bini tu, hak tu haram dengan sabab dia jimuk. Kena jaga molek. Dia tolak bini, tapi dia ni lepas belum dia nak tolak bini tu dia jimuk bini dia. Maka haram dengan sabab jimuk tu, haram tolak. Bukan haram dengan sabab junub. Jaga molek sini. Kena ingat molek. Haram nasbah dengan tok laki bila tolak bini setelah daripada dia jimuk dah. Bukan haram dengan sabab junub. Kena faham molek situ. Tu dia. Tu dia. Adapun kalau dia junub, dia gapo dia, bini dia gapo tidak ada wudu, tak ada masalah apa. Dia tolak bini tak ada masalah. Ni kata tidak haramlah hukum. Yang ketiganya al-murur fil masjidi. Ni atas pada as-saumu. Dan lalu pada masjid, di dalam masjid dia lalu. Gapo lalu? Makna masuk pitu ning tubik pitu lain, tu mana lalu. Masuk pitu ning tubik pitu lain, orang panggil lalu. Kalau taraddud ning masuk pitu ning tubik pitu ning, tu mana taraddud. Taraddud hukum haram. Hukum haram. Ya hukum taraddud ni serupa dengan hukum al-muqsudah. Walaupun dia junub tak boleh hukum haram. Tu masuk taraddud pergi mari orang panggil. Lalu tak apa lalu. Nasbah dengan junub tak ada masalah apa. Nasbah dengan orang mari haid, orang mari nifas,
Hak tu hukum haram juga, kata haram tak sah lagi. In khafat talwisahu. Kait pada apa dia haram, masalah al-muru. Jika takutlah ia al-mar'ah al-haid, awin nufasa tu. Takut-takut talwisahu akan bergelomok, akan al-masjid, akan bergelomok, dan hele akan ke al-masjid tu, hele dan bergelomok ai bidam dengan darah. Kalau dia takut titik darah, takut gelomok darah, ketika itu haram dia lalu di dalam masjid. Kena ingat mula. Haram dia lalu di dalam masjid kalau dia takut gelomok, takut titik darah dia. Tetapi kalau dia tak ada takut titik darah, dia mari dia mari nifas, tetapi dia pakai cawak, biasa tak titik lah. Ketika itu tidak haram dia lalu. Jaga molek, tak haram dia lalu. Tapi kalau taraddud haram juga. Masuk bituning, tubik bituning, itu haram juga walaupun darah tak titik sekalipun. Tu hukum dia, hukum. Tu dia. Masalah kalau orang junub tak ada masalah apa situ. Yang keapaknya mubasyaratu ma baina sirrati wal rukbati. Mubasyarah, bergelesek kulit, gelesek dengan tak ada pelapik. Itu makna mubasyarah. Gelesek kulit akan barang, akan tepat ai minal maudi' baina aikana, yang adalah yama baina sirrati, di antara pusat wal rukbati dan lutut. Mubasyarah, gelesek kulit di antara pusat dan lutut tu. Celah-celah tu padahal bini mari padahal bini tu mari nifas. Tok laki bila gelesek kulit hukum haram. Hukum haram. Tu hukum haram di atas tok laki, dan juga bini tu haram juga. Sebab dia buat asbab, buat jadi tok laki ni rosak mai di antara pusat dan lutut. Itu muktamad. Perkataan yang dhaif, perkataan yang dhaif yang al-mukhtar adalah oleh Imam Nawawi, hukum haramnya di situ ya. Jimuk ya haram. Adapun gosok gapo di antara pusat dan lutut tidak haram. Itu al-qaul dhaif. Perkataan yang dhaif itu orang panggil haram di segi jimuk ya. Nak gosok tak ada masalah apa. Tapi muktamad dan wajib kita kena beramal. Masalah bila bini kita mari bila bini kita mari nifas, hukum kita gelesek kulit dia di antara pusat dan lutut. Kita gosok lutut dia, kita gosok di kuasa pusat dia ni, hak belah bawah pada pusat, hukum haram. Hukum haram. Tak boleh. Dan juga bini kita, dia mari dia mari nifas, dia gosok antara pusat dan lutut kita pun tak boleh juga. Tak boleh juga tu. Bukan kata kita saja haram. Bini bila dia mari nifas, dia tak boleh dia main antara pusat dan lutut, hukum haram juga. Dan kalau kita buat asbab dia gosok kita, hukum haram ke kita. Terjaga situ. Ni banyak ulama sebut. Ni masalah. Kena ingat orang pengen gelesek dengan tak ada pelapik. Adapun kalau pelapik tak ada masalah apa situ. Tidak haram kalau tak ada pelapik ke apa. Kalau ada pelapik lah, pelapik kain ke masalah, tak ada masalah apa. Ini khusus bagi orang mari khusus bagi orang mari nifas. Adapun kalau orang junub, orang yang tak ada wuduk tak ada masalah apa lah. Dia jimuk bini dah. Lepas ada jimuk tu junub lah bini. Apabila nak gelesek kulit, nak rosak, yang kedua tak ada masalah apa. Padahal ia junub, kita pun junub, boleh rosak antara pusat dan lutut. Walaupun dia tak ada wuduk, tak ada masalah apa. Yang haramnya tentu yang dan nifas sahaja. Itu dia, habis dah. Yang kelimanya apa dia? At-taharatu bi niyati at-ta'abbud. Dan bersuci dengan niat ta'abbud, niat ibadat. Kita kata mengambil wudu untuk semaya, mengambil wudu untuk apa dia? Baca Al-Quran. Hak tu itu dia. Hak tu tak boleh.
hukum haram. Ni masalah tentu bagi orang haid. Nah, tentu bagi orang haid dan tentu bagi orang yang gapo dia nifas. Nah, tentu bagi orang nifas. Dua ni. Adapun junub tak ada masalah apa. Boleh. Bukan sunat pula. Kalau dia misalnya dia nak mani. Dia nak mani bukan sunat, dia mengambil wuduk dulu. Itu dia. Nah, orang junub. Adapun haid, nifas tak boleh. Tapi apabila dia mengambil wuduk ni, salah kata mengambil wuduk tak nak semaya. Itu haram. Adapun kalaulah dia mengambil wuduk, masalah untuk nak menyucikan. Nah, maka tidak haram. Nah, maka tidak haram. Sebagaimana akan sebut dalam muka 54 tu. Nah, orang panggil dia mengambil wuduk dan untuk nak menyucikan. Orang panggil apa? Dia mani. Dia mani untuk nak ihram. Untuk nak ihram dengan haji tu sunat dia mani. Mani untuk hak tu. Untuk nak ihram, bukan untuk nak ibadat dah. Maka diri niat ihram tu bukan ibadat. Orang panggil sabit tu orang panggil tak tidak dosa tu orang tino yang niat ihram padahal dia haid. Itu dia. Ni akan bicara di dalam safhah 54. Itu dia. Wa sawfa nashrahuha al-ana kullaha mufassalatan. Dan lagi akan datang tiba semua lalu nashrahuha, musyarahlah oleh kami, membicaralah oleh kami, menerailah oleh kami akan dia akan ahda asyara, akan sebelah tu, campur semua belah lah. Al-ana pada masa sekarang, kullaha takkid pada ha, sekelilingnya ahda asyara tu. Mufassalatan ni halah, ha pada maf'ul bagi nashrahuha, hala kauniha hal keadaannya ahda asyara san itu mufassalatan, ditafsir satu per satu, ditafsir akan dia akan ahda asyara tu. Tafsir satu persatu. Maya gapo dia, tawah gapo dia, menyentuh mishaf gapo dia, akan tafsir satu per satu, satu per satu. Itulah sekadarnya saja. Habis. Al-awwalu as-salatu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una